Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kembali bersama dengan keluarga kita. Kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan iman kita harus menghadapi banyak hal. Seringkali kita diperhadapkan dengan pergumulan dan masalah. Dan ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan itu, seringkali kita tidak tahu bagaimana kita harus menyelesaikannya. Dan yang terjadi, seringkali kita menyelesaikan dengan cara kita sendiri. Kita tidak bertanya kepada Tuhan. Kita tidak berusaha menyelesaikan dengan cara Tuhan. Hari ini bersama-sama mari kita belajar melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar. Bagaimana seharusnya kita menyelesaikan setiap masalah dan persoalan kita. Cara kita di dalam menyelesaikan masalah kita, cara kita merespon masalah dan pergumulan kita akan menentukan hasil dari persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu, mari kita menyediakan hati, mempersiapkan hati kita untuk kita bergumul bersama dengan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama memasuki ibadah pada hari ini. Mari kita mempersiapkan setiap hati kita. Mendasari ibadah kita pada hari ini, saya akan membacakan firman Tuhan dari Galatia 5 ayat yang pertama. Demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengkuduskan ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ada pada saudara semuanya. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Tapi seringkali kami tidak mampu dan tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Karena kami terlalu fokus dengan masalah kami. Kami terlalu fokus kepada hal-hal yang menyakiti hidup kami. Kami terlalu fokus dengan rintangan-rintangan yang harus kami lalui di dalam menjalani perjalanan iman kami di dalam Engkau. Mohon kemurahan-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami, menolong setiap kami jemaat-Mu, untuk kami memiliki hati yang terbuka, mempersilahkan Engkau memproses setiap kehidupan kami, sampai kami akhirnya dapat merasakan bahwa benar-benar Tuhan selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan kami. Sejatinya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, tapi seringkali kami tidak bisa merasakannya. Pada hari ini bersama dengan keluarga kami, ketika kami beribadah kepadamu, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami, Engkau hadir di tengah-tengah hidup kami, Engkau hadir di tengah-tengah perjalanan iman kami. Bawalah setiap hati kami untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Bawalah setiap hati kami untuk tunduk mendengarkan dan melakukan firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah pada hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kami persilahkan jemaat kembali duduk. Jemaat kekasih Tuhan, mari saatnya kita memuji dan menyembah Tuhan. Biar lewat puji-pujian yang kita nyanyikan di pagi hari ini, kita memuliakan namanya. Satu pujian kita akan nyanyikan, Yesus Kau anugerah yang terindah dalam kehidupanku. Ni懂我的心，哦主，深知我渴慕，哦主，明了我期盼，体会我的爱，单单只为着你，在我一生道路上，我行走的每一步，只有你哦主，唯一的依靠，勇敢面对一切。耶稣奇妙恩典，美好的充满我一生，在人生道路上，你是最宝贵。耶稣奇妙恩典，使我心是个敬佩你。耶稣何等美善，耶稣何等甘甜，在我的一生中。Kau tahu hatiku ya Tuhan, Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Segenap jalanku, dalam segenap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku, Kau sungguh berarti di setiap jalanku.
Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Biarlah pujian ini menjadi berkat bagi kehidupan kita, bahwa hanya Yesus yang termanis di dalam kehidupan kita. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan bersorak bagi Tuhan, memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita berkumpul bersama, karena keselamatan telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Mari sambil bertepuk tangan, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi kita akan pujikan bersama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Bahkan rambut di kepala kita jatuh semuanya dalam sepengetahuan Tuhan. Satu pujian kita akan bersama-sama. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan
tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 主内亲爱的弟兄姐妹们平安。 Selamat hari Minggu bagi setiap kita. 主日快乐，主日蒙恩。 Pada saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. 我们还没领受主的话语之前，我们一起低头祷告。 Mari kita bersatu di dalam doa. 我们一起同心祷告。 Kami berdoa bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. 主，我们献上感谢，在你面前祈求。 Kembali pada hari ini kami dapat beribadah dengan baik di hadapan Tuhan. 今天呢，我们再一次可以在你的面前敬拜。 Kami mau mempercayakan pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. 我们要把今天的正道完全的交托在你的手 Sertailah 里。 setiap hati kami Tuhan. 求主与我们同在， Supaya kami dapat bersama-sama mendengarkan firman dan belajar dari firman. 使我们可以一起聆听你的话语， Terima 一起 kasih 学习 Tuhan。 感谢主， Kami siap mendengarkan firman-Mu. 我们准备好了要聆 Di 听你的 dalam 话。 nama Tuhan Yesus kami 我们 berdoa. 祷告，祈求奉主的圣名， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, kita akan kembali melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran. 弟兄姐妹们呢，我们要继续学习主的话语，从出埃及记。 Siapkanlah jurnal spiritual kita untuk kembali melanjutkan perjalanan spiritual kita bersama dengan Tuhan. 我们把灵命之旅的笔记本呢拿出来，一起来 Siapkan 准 hati 备， kita untuk tunduk dan taat kepada firman. 准备我们的心要顺服主的话语。 Sekarang mari kita membuka Alkitab kita dan kita akan membaca dari Keluaran pasal 14. 我们一起翻开圣经，从出埃及记第14章。 Keluaran pasal 14 sangat panjang Bapak Ibu, tapi kita akan membaca bagian per bagian. 亲爱的弟兄姐妹，第14章呢是挺长的，但是我们呢一部分一部分来念。 Yang pertama kita akan membaca dari Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 4. 首先呢是第1到第4节。 Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tetapi tetap tepat di depan Baal Zefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. 第1到第4节，圣经如此说：耶和华晓谕摩西说：“你吩咐以色列人转回，安营在比哈西路前，密朵和海的中间，对着巴利喜分，靠近海边安营。法老必说：以色列人在地中绕迷了，旷野把他们困住了。我要使法老的心刚硬，他要追赶他们，我便在法老和他全军身上得荣耀。”埃及人就知道我是耶和华。于是以色列人这样行了。 Kemudian Bapak Ibu ayat 5 sampai 8 berbicara soal Tuhan mengeraskan hati Firaun dan kemudian mengerahkan pasukan lalu mengejar orang Israel. 然后第5到第8节讲的就是神使法老的心刚硬了，然后他就带着全军去追赶以色列 Sekarang 人。 kita akan memperhatikan ayat 9 sampai kemudian 12 Bapak Ibu. 然后我们来看一下第9到12节。 Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. 埃及人追赶他们，法老一切的马匹、车辆、马兵与军兵都在海边上，靠近比哈西路，对着巴利喜分，在他们安宁的地方追上了。法老临近的时候，以色列人举目看见埃及人赶来，就甚惧怕，向耶和华哀求。他们对摩西说：“难道在埃及没有坟地？你把我们带来死在旷野吗？你为什么这样待我们，将我们从埃及领出来呢？
我们在埃及岂没有对你说过，不要搅扰我们，容我们服侍埃及人吗？因为服侍埃及人比死在旷野还好。 Bapak Ibu Saudara sekalian, dimulai dari Minggu Paskah. 弟兄姐妹，就是从复活节的那天的正道开始。 Kalau Bapak Ibu masih ingat, kita belajar bersama-sama tentang bagaimana mewariskan iman Kristen. 如果我们还记得那时候我们学习什么，如何传承我们的得救信仰。 Bagaimana pemahaman kita tentang Alkitab, bagaimana pemahaman kita tentang keselamatan kita wariskan kepada keluarga dan orang yang kita kasihi. 我们如何对圣经的认识，如何懂得关于拯救，怎样我们传承给我们的孩子。 Dan kemudian minggu lalu kita belajar dengan tema The Journey of Salvation. 然后上个礼拜我们就学习关于得救之旅。 Tentang bagaimana kehidupan anak Tuhan setelah percaya dan lahir baru. 就是当一个神的儿女相信主了的时候呢，他们重生了，他们的情况。 Dan hari ini kita akan melanjutkan tema yang sama bagian yang kedua. 今天呢，我们要继续同样的主题，是在第二段， Tentang perjalanan kehidupan umat Tuhan menghadapi kehidupan setelah lahir baru. 就是当神的子民呢已经重生了，他们如何度过人生呢？ Bapak Ibu, dalam teologi kekristenan, fase seseorang yang baru percaya Tuhan Yesus itu disebut dengan lahir baru. 基督教信仰呢，就是当我们开始信主的时候呢，那个重生就叫做重生。 Sebagaimana seorang anak yang baru lahir, Bapak Ibu, tidak dapat berjalan dengan baik. 如同一个孩子刚出生的时候，他不能走得稳， Masih belajar untuk berjalan. 他在走路还在学习当 Belajar 中， taat dengan benar. 然后学习好好的听话， Belajar untuk memiliki pengalaman untuk menjalani kehidupan. 就是学习他如何的在生活里面的度过每一刻。 Ketika percaya Tuhan Yesus dan lahir baru, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga seperti itu. 当我们相信主耶稣之后呢，我们的情况也是同样。 Oleh karena itu, untuk mendidik engkau dan saya, maka Allah memiliki rangkaian kurikulum untuk mendidik kita menjadi murid-murid yang serupa dengan Kristus. 因此呢，主要教导我们就是借着一系列的课程来教导我们可以效法基督。 Hari ini melalui kitab Keluaran pasal 14, kita akan belajar perjalanan rohani anak-anak Tuhan dalam menghadapi ujian dan tantangan. 今天呢，在出埃及记第14章呢，我们要学习就是成为神的儿女呢，我们的灵命之旅如何的在面对挑战和试验。 Kita akan belajar dari sudut pandang anak Tuhan sebagai manusia maupun dari sudut pandang Allah ketika kita menghadapi ujian dan tantangan. 我们要从两个角度来看，就是从人的角度，就是成为神的儿女，也是从神的角度。 Dengan demikian Bapak Ibu, engkau dan saya akan semakin mengenal Allah. Semakin mengenal Allah akan membawa kita dapat bersikap dengan tepat dalam menghadapi segala sesuatu. 因此呢，我们就会更认识神了。当我们更认识神的时候呢，我们面对一切的事情，我们都会有正确的反应。 Mari kita melihat bersama-sama bagaimana umat Tuhan, anak-anak Tuhan menghadapi hidup setelah kita dibebaskan dari dosa. 现在我们一起来看，当神的儿女已经得释放了，从罪恶得释放了，他们的人生是如何的呢？ Dari sudut pandang manusia dan sudut pandang Allah. 从神的观点和人的观点。 Dan hari ini kita akan belajar dari sudut pandang manusia terlebih dahulu. 今天呢，首先呢，我们要从人的观点来学习。 Bapak Ibu, umat Tuhan yang baru lahir baru dan percaya kepada Tuhan Yesus, 神的子民是刚重生的，然后刚信主耶稣的。 bahkan kalau tidak bertumbuh meskipun sudah lama jadi orang Kristen, 有时候他们虽然成了很久的基督徒，但是没有成长。 maka pikiran dan hatinya masih terikat kepada kegelapan dan dosa. 他们的心思意念呢，还是受到罪恶和黑暗的捆绑。 Jadi secara roh Bapak Ibu Saudara sekalian kita mendapatkan jaminan keselamatan itu tetapi belum lepas dari kehidupan daging. 但是呢，以灵来讲呢，我们已经得到这救恩了，但是我们的肉体呢，还不能脱离这一切。 Sehingga ketika percaya Tuhan Yesus kita tidak serta-merta menjadi orang kudus. Kita masih berproses dan terus menerus bertobat. 所以，当我们信了主耶稣的时候，不是立马我们成为圣人了，但是我们是不断的悔改又悔改。 Hal yang sama terjadi dalam kehidupan orang Israel yang hari ini kita akan belajar dari 同样 pengalamannya. 的事情是发生在以色列人身上，今天就是我们一起要来学习的。 Ketika kita tadi membaca Keluaran pasal 14, Bapak Ibu, kita akan melihat kondisi ketika orang Israel terdesak oleh kejaran orang Mesir. 刚才我们读在出埃及记第14章呢，以色列人受到那个埃及人的追赶的时候，他们好像在走投无路的时候呢， Dan di dalam keadaan terdesak itu Bapak Ibu Saudara sekalian maka dikatakan demikian. Ayat 10 dan 11 kita lihat bersama-sama. 在这样子的情况呢，我们一起来看第10和11节。 Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan.
Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? 法老临近的时候，以色列人举目看见埃及人赶来，就甚惧怕，向耶和华哀求。他们对摩西说：“难道在埃及没有坟地？你把我们带来死在旷野吗？你为什么这样待我们，将我们从埃及领出来呢？” Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa umat Tuhan berkata demikian? 弟兄姐妹们，为何神的子民如此说？ Kita akan belajar bahwa latar belakang Mesir adalah memiliki latar belakang yang memiliki keahlian dalam membuat kuburan dan pemakaman. 弟兄姐妹，我们必须要知道埃及的背景呢，他们很擅长于坟墓和安葬的。 Berbicara soal piramid, berbicara soal pemumian, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai hari ini mereka lah yang terbaik. 如果讲到金字塔，还有其他等等的呢，他们就是最厉害的、最强项的。 Sehingga di pikiran orang Israel ketika menghadapi tantangan, pikiran mereka adalah pasti mati. 所以当以色列面对挑战的时候，他们所想的就是说死了。 Dan mereka lebih memilih mati di Mesir daripada kemudian di tanah perjanjian. 然后他们选择的就是死在埃及里，不是死在应许之地里。 Bapak Ibu, kalau kita melihat reaksi mereka di ayat 11, bahkan kemudian di ayat 12 adalah bentuk reaksi anak Tuhan ketika menghadapi tantangan. 如果我们看到第11和12节，他们的反应呢，就是神的儿女呢，就是他们在面对挑战的时候的反应也是一样。 Ketika anak Tuhan mengalami masalah, Bapak Ibu, maka pikirannya otomatis mengarahkan kepada ikatan masa lalu. 当神的儿女呢遇到挑战的时候，他们所想的就是过去。 Pikiran mereka langsung otomatis tersetting bahwa kehidupan dulu itu lebih baik. 他们的脑海里就设计在说，以前的生活是更好， Lebih baik berada di dalam kegelapan daripada kemudian hidup terdesak di dalam terang. 更好活在黑暗中，比现在活在光明中，但是在无路可走的情况。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Keluaran ini ditulis oleh Musa. 出埃及记写者呢是摩西， Dan Musa sengaja menuliskan ayat 11 dan 12摩西特意的写第11和12节， untuk menunjukkan reaksi orang Israel dan pikiran negatif mereka yang dapat disebut dengan double negatif. 就是要显出以色列那时候的双重的负面想法。 Protes mereka, sungguh-sungguhnya mereka tercatat bukannya satu kali tapi dua kali, Bapak Ibu. 他们的抗议，他们的埋怨，不止一次，但是有2次。 Untuk menekankan itulah yang ada di pikiran mereka 就是 ketika 强 terdesak. 调，这就是他们所想的，在所遇到困难的时候。 Dari sini Bapak Ibu, engkau dan saya dapat belajar bahwa kita cenderung untuk menghadapi ujian dan tantangan hidup dari sudut pandang kita sebagai manusia. 所以在这里呢，我们可以学习，我们成为人呢，时常遇到试验或者挑战的时候呢，我们就是以人的观点来看。 Dengan pikiran manusia dan bukan dengan pikiran Allah. 我们不是照着神的观点，但是照着我们的观点，我们的 Dengan 意念， cara manusia dan bukan dengan cara Allah. 照着人的方法，不是神的方法。 Sehingga kita cenderung Bapak Ibu untuk bereaksi, memberikan reaksi dan pikiran-pikiran negatif. 所以我们的反应，我们的思路呢，都是负面的。 Bahkan pikiran yang dikuasai oleh kegelapan dan dosa. 何况我们的意念呢，就是被黑暗和罪恶捆 Bapak Ibu 绑。 sampai di sini kita boleh bertanya, 在这里，我们可以开始有提问了。 apakah kemudian orang Israel itu lupa? 是否以色列人忘记了？ Apakah mereka lupa bahwa dulu mereka berteriak-teriak minta tolong kepada Allah? 是否以色列人忘记了以前呢？他们不断的呼求神帮助， Bukan sekali, dua kali, setahun, 2 tahun Bapak Ibu, tetapi ratusan tahun 他们 mereka 的呼 berteriak. 求不是1次2次、1年2年，但是数百年。 Apakah kemudian orang Israel itu lupa bahwa Allah baru saja membebaskan mereka dari Mesir? 是否以色列人忘记了，才不久的时间，神把他们从埃及里面释放了？ Apakah mereka tidak melihat tula-tula dan mujizat yang begitu luar biasa yang 是 dibuat 否 oleh 他 Tuhan? 们没有看到神迹奇事和灾难神所做的吗？ Apakah mereka lupa Bapak Ibu? 是否他们忘记了？ Sehingga terucapkanlah seperti perkataan yang tercatat di ayat 11 dan 12. 是被记载在11、12节所说的话呢？ Tidak Bapak Ibu. 不， Mereka tidak lupa. 他们不忘记。 Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah mengikuti sebuah training 弟兄姐妹，我曾经参加一个培训， tentang produktivitas ingatan kita. 这个培训叫做记忆生产力。 Dikatakan demikian Bapak Ibu. 如此说道， Sebetulnya otak kita itu tidak lupa. 其实我们的脑呢不忘记，
Dia hanya fokus mengingat apa yang dia rasa perlu diingat. 他只是专注记得他想要记的事。 Jadi kalau tidak diarahkan, maka dia cenderung atau berfokus atau mengingat hal-hal yang negatif dan tidak produktif. 所以呢，如果我们没有好好的管理呢，他所想的、所专注的就是负面的，也是没有生产力的。 Artinya demikian Bapak Ibu. 意思是这样子。 Kalau kita tidak melatih pikiran kita dengan pengenalan akan Allah yang benar, 如果我们没有锻炼我们的思想，照着就是认识正确的神， maka pikiran dari kegelapan dan dosa masa lalu lah yang akan muncul dan terekam terus-menerus. 我们过去的罪恶和黑暗呢，是不断会出现，然后记录在 Bahkan 我们 lebih 脑 parah 海 lagi 里。 Bapak Ibu, kita Kehormatan. akan selalu dihakimi oleh masa lalu kita. 更糟糕的呢，我们是不断受到过去的影响，判断我们， Itulah kita 这就是我们。 kalau mengandalkan diri kita dan 如果 sudut 只 pandang 单单 kita 靠自己和我们自己的 untuk 观点， menghadapi ujian dan 在 tantangan hidup. 面对人生的试验和挑战。 Mari pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk melihat dari sudut pandang Allah. 现在我们以神的观点来看， Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan ingin mendidik umatnya dengan pola pikir yang benar. 亲爱的弟兄姐妹，神要管教他的儿女，照着正确的思想， Supaya orang Israel dapat lepas daripada ikatan Mesir. 使以色列人可以摆脱埃及的捆绑。 Mengapa ini penting? 为何这很重要？ Bapak Ibu perhatikan Keluaran pasal 14. 我们注意看出埃及记第14章。 Keluaran pasal 14 adalah keluaran yang paling banyak diceritakan. 出埃及记第14章呢是讲最多次的， Narasi yang paling sering diulang-ulang. 里面呢所说的话呢不断的是重复。 Mengapa? 为何呢？ Karena di sana terjadi mukjizat yang sangat besar. 因为在里面发生了一件很大的神迹， Laut Teberau terbelah dua. 红海被分开了。 Dari cerita sekolah minggu, bahkan cerita kita di rumah terhadap anak-anak kita, bahkan sampai mimbar umum. 从儿童组织学在家里呢，也是在那个礼拜日的正道，时常都是讲出来。 Bahkan ada lagunya Bapak Ibu. 何况还有这首歌， Kisah yang sangat terkenal. 这个故事很出名。 Tetapi hari ini kita mau melihat di balik kisah itu, 但是今天我们要学习从这个故事的背后， mengapa Tuhan melakukan itu? 为何神要如此做？ Mengapa Tuhan mengizinkan itu? 为何神允许或者许可这个件事发生？ Bapak Ibu bayangkan, 我们来思想一下， orang Israel berada di Mesir selama 430 tahun. 以色列人他们在埃及的时间是有420年， Bapak Ibu 430 tahun itu waktu yang sangat panjang. 430年的期间是很长的时间， Lebih dari 4 generasi Bapak Ibu. 超过4代， 4 generasi tanpa bait Allah, tanpa tradisi, 在里面呢没有神的圣殿，然后也没有传统， tanpa adat, tanpa Meo mengenal sisu. jati diri mereka. 然后也没有认识自己的身份。 Intinya Israel berada di dalam kondisi bukan kehilangan jati diri Bapak Ibu, bahkan belum memilikinya. 所以他们的情况呢，以色列人不是失去了他们的身份，但是没有拥有自己的身份。 Makanya kita kalau baca Keluaran dari awal, Tuhan banyak menyebutkan umatku, umatku. 所以呢，如果我们从出埃及记开始读呢，神时常称呼他们是我的百姓，我的百姓， Sebagai klaim untuk orang Israel 就是要证明以色列人是属于神 bahwa 的， jati diri mereka adalah umat Tuhan. 他们的身份就是神的百姓，神的 Mereka 子 tinggal 民。 430 tahun di Mesir Bapak Ibu. 他们在埃及里面住了430年 Yang，mereka kenal adalah dewa-dewa Mesir. 他们所认识的就是埃及的神明， Yang mereka lihat adalah dewa-dewa Mesir. 他们所看到的就是埃及的神明而已， Penyembahan orang Mesir. 就是埃及的敬拜。 Yang mereka dengar adalah tentang ajaran orang Mesir. 他们所听到的就是埃及人的教导， Mereka hidup sebagaimana orang Mesir hidup. 他们生活方式也是如同埃及人。 Sehingga perhatikan bagian ini Bapak Ibu. 所以我们注意看这一段。 Maka dengan demikian Tuhan dengan sengaja menempatkan orang Israel di padang gurun. 因此呢，神特意的把埃及人安置在旷野， Dengan satu kurikulum Bapak Ibu. 就是照着一个的课程。 Untuk membentuk pola pikir dan gaya hidup orang Israel 这个课程就是教导以色列人的生活方式和思路。 yang telah terdoktrin sedemikian rupa 如果 oleh Mesir. 他们之前是受到埃及人的教义呢， Dan salah satunya yang Allah lakukan adalah memulai penulisan Taurat, firman. 然后神一开始是如何的教导他们，就是开始写律法。
Mengapa Bapak Ibu? 为何呢？ Untuk lepas dari pola pikir dan gaya hidup yang terikat kepada Mesir, 要摆脱就是埃及的生活和思路呢？ maka pikiran kita Bapak Ibu, otak kita itu orang Israel perlu diisi dengan Taurat dan Firman. 以色列人的思路和思想呢，必须要照着主的律法来充满。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang kalau kita memperhatikan 弟兄姐妹，如果我们有稍注意 cara kerja Allah, 神的做事的方法， Allah selalu memiliki rencana dan rancangan yang unik, 神有他的计划，很特别，还是很独特的计划。 tetapi cara kerjanya sempurna Bapak Ibu. 但是呢，他的方式是完美的。 Kalau kita memperhatikan tadi ketika kemudian dari sudut pandang manusia, orang Israel langsung bersungut-sungut kepada Musa. 如果我们以人的观点来看，就是以色列人他们的反应就是向摩 Sekarang 西 kita 埋 melihat 怨。 di balik itu apa yang Tuhan lakukan. 我们现在来看一下，这背后呢，神如此做 Bapak 事 Ibu, 呢。 Tuhan mengizinkan umatnya berada di dalam satu keadaan supaya musuhnya dan tentu umatnya mengetahui bahwa dialah Tuhan. 神允许他的子民在一个环境，就是让他的仇敌和他的子民也知道他就是神。 Ketika Allah memimpin pembebasan orang Israel, Bapak Ibu, 当神引领以色列人可以得释放的时候呢， satu sisi Allah membebaskan, 另一方面神使他们可以得释放。 tetapi Allah di sisi yang lain juga mengizinkan orang Israel seolah-olah berada di dalam keadaan terdesak. 但是另一方面呢，神好像许可以色列人在好像无路可走的情况。 Pasal 14 ayat 1 sampai 2, 第14章第1和第2节，我们来 Allah 看， memutar dan memimpin balik jalan orang Israel 神使埃及人他们转回， dan meminta mereka berkemah Bapak Ibu di depan Baal Zephon. 然后安营在比哈西路，然后也安营在对着巴黎喜分。 Padahal Allah sudah punya rencana untuk mengeraskan hati Firaun. 其实呢，神已经有计划了，要使法老的心刚 Dan 硬。 Allah tahu bahwa ketika dikeraskan hatinya maka dia dengan seluruh pasukannya akan mengejar orang Israel. 神也是很清楚的知道，法老的心一刚硬的时候，确定他会带他全兵去追赶以色列人。 Tetapi apa yang Allah lakukan? 但是神又如何做呢？ Allah meminta orang Israel untuk putar balik lalu berkemah. 神命令以色列人他们要转回，然后安营。 Padahal kalau mau melarikan diri Bapak Ibu sangat sempat. 其实如果他们要逃跑，还有机会，还有时间 Tetapi。tidak. 但是不， Apa sebenarnya rencana Allah? 神在这里的计划是什么呢？ Orang Israel diminta untuk berkemah di depan Baal Zephon Bapak Ibu. 我们想想一下，以色列人呢，神命令他们要安营在对着巴黎喜分。 Satu sisi menandakan, Baal Zephon itu satu sisi menandakan posisi gunung di utara, 巴黎喜分呢，就是代表在北边的山， tetapi juga menandakan nama dewa Kanaan. 这也是迦南的神明， Nama dewa badai Bapak Ibu. 也是暴风的神， Badai gunung. 是山的暴风。 Orang Israel seolah-olah ditempatkan demikian Bapak Ibu. 以色列人好像就是受到这样子的情况放安置在这样子 Terdesak 的 di 地方。 mana di belakangnya dikejar oleh Mesir 他们的位置就是说，后面他们要受到埃及的追赶， dan di depan seolah-olah menantang dewa orang Kanaan, 然后 Baal Zephon. 前面的是什么呢？就是好像他们要对着巴黎喜分的挑 Meskipun 战。 demikian Bapak Ibu, kenyataannya kita tahu ceritanya bahwa Allah melepaskan, membebaskan. 但是事实呢，我们知道神使他们可以脱离了， Itulah cerita terkenal Laut Merah yang terbelah Bapak Ibu. 这就是很出名的关于那个过红海的故事。 Berikutnya kalau kemudian kita memperhatikan keadaan orang Israel yang terdesak. 然后我们注意看，以色列他们就受到无路可走的情况。 Ayat 16 Bapak Ibu sampai 19. 16到19节， Saya akan bacakan untuk kita ayat 16 dan 19. 16和19节， 16 terlebih dahulu. 16节。 Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. 你举手向海伸张，把水分开，以色列人要下海中走干地。 Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian kita lihat ayat 17-nya. 然后我们看第17节， Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. 我要使埃及人的心刚硬，他们就跟着下去。 Bapak Ibu kalau kita perhatikan bagian-bagian ini, 如果我们注意看这几段， seolah-olah Tuhan itu mau membebaskan tetapi tidak langsung membebaskan. 好像神要让以色列人得释放，但是不是直接的。 Mengapa kok repot banget ya? 哎呀，为何神要那么麻烦呢？ Nah ini Bapak Ibu,
住在这里。 Kita anak-anak Tuhan sering berada di dalam keadaan demikian. 我们成为神的儿女，时常在这样子的情况。 Dan mungkin kita berkata, kok Tuhan tidak langsung lepaskan kita aja? 我们可能会想啊，主啊，你为何没有这样子就直 Kok 接拯 Tuhan 救我 tidak 好了， langsung memberikan pertolongan? 直接帮助我就好了？ Padahal kalau Tuhan mau lepaskan kita gampang banget loh. 其实神如果要帮助我们，让我们可以脱离这一切，很容易。 Atau kita berkata Tuhan bahkan cukup menjentikkan jarinya dan kita bebas. 可能我们说神只是直接探子就可以了，就我们释放了。 Tetapi kok Tuhan seolah-olah diam? 但是神好像静默着而已。 Sampai di sini Bapak Ibu kita perlu benar-benar belajar 在 mengenal 这里 Tuhan. 我们真正的要认识到神。 Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki rancangan sempurna. 亲爱的弟兄姐妹们，我们的神啊，他的意念是很完美的、完全的。 Itulah yang tadi saya sebutkan di awal, Tuhan punya kurikulum untuk mendidik, untuk mengubah pola pikir dan gaya hidup orang Israel. 就是一开始的时候讲的，我们的神有一系列一整套的课程呢，要教导我们，让我们有正确的思想。 Tuhan akan membebaskan dan melepaskan cuma dalam kurikulum Tuhan. 他会让我们可以得释放、得帮助，但是照着神的计划、神的课程。 Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah film dirancang dan disutradarai dengan begitu sempurna. 一个影片呢，照着导演他的计划是很完美的。 Sutradara sudah punya rancangan dari awal seperti apa sampai akhirnya seperti apa. 这个导演确定他已经计划了，一开始到结束的是怎样的过程。 Pada umumnya kemudian sang aktor akan mengalami banyak masalah tetapi tidak langsung dapat diselesaikan. 演员呢，确定会遇到很多的问题，但是不是直接就解决了。 Bahkan terkadang Bapak Ibu masalah silih berganti datang. 何况你说我们看到他的问题一一的出现。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kemudian setiap masalah langsung ada solusinya, film tersebut tidak akan menarik. 如果一遇到问题就解决了，这个影片确定没有趣。 Film ini akan menjadi film yang sangat membosankan. 这个影片确定很平淡。 Dan kita tidak dapat belajar dari perjuangan sang aktor. 然后从演员身上，我们不能学到他的奋斗力。 Bapak Ibu, Tuhan seperti itu. 我们的神也是如此 Tuhan 的。 punya gambaran tersendiri untuk bagaimana melepaskan setiap kita. 他对我们自己每一个人都有主的蓝图。 Dia ingin melepaskan sekaligus mendidik setiap kita. 他要拯救释放我们，也是同样的时间呢，他要教导我们。 Jadi ketika Bapak Ibu Saudara sekalian kita mempercayakan ujian kita dan tantangan kehidupan kita ke tangan Tuhan, 所以，当我们要交托我们人生所面对的试验和挑战， jangan khawatir, 千万不要担心。 belajar percaya. 我们学习相信， Jangan izinkan pikiran masa lalu kita yang dikuasai kegelapan dan dosa yang mengambil alih. 不要让过去的思想就是黑暗和罪恶来捆绑我们， Sehingga kita 来掌 berkata 权。 dulu sebelum kenal Tuhan hidup lebih baik. 所以变成我们这样子说，以前我还没信主之前的生活更好。 Dulu saya mendapatkan keuntungan yang lebih besar. 以前呢，我的那个什么得到的益处更多。 Ikut Tuhan selalu seperti banyak peraturannya. 跟着主呢，他的条例好多，规定好多。 Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah kurikulum Tuhan untuk engkau dan saya. 这就是神要你和我学习的课程。 Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita dapat menghadapi setiap tantangan dan ujian dalam kehidupan kita, kita perlu sangat mengenal Tuhan dan cara Dia melepaskan setiap kita. 因此呢，我们非常重要要认识到神，使我们知道神在帮助我们可以脱离这一切的方式是如何的。 Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika lepas daripada semua ini, ketika Tuhan membebaskan mereka semua dan menyeberang dari laut Teberau, 因此呢，当神帮助以色列人可以经过红海的时候呢， apa yang Tuhan siapkan? 神为他们预备了什么？ Tuhan mempersiapkan Taurat 神给他们预备了律法， untuk mengubah pola pikir mereka, 就是可以改变他们的思路， supaya mereka memiliki gaya hidup, 使他们的生活方式呢， supaya mereka dapat dikatakan inilah umat Tuhan. 使他们的生活方式是像神的，就是可以被称为神的子民。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pada saat ini dengan setiap kita, 如果现在呢，我们每一位， kalau kita tidak hidup Bapak Ibu Saudara sekalian dengan sudut pandang Allah, 如果我们没有照着神的观点来活， dengan cara Allah, 就是照着神的方式来活， maka kita tidak akan bisa menang untuk menghadapi setiap persoalan dan ujian di dalam kehidupan kita. 在我们人生所面对的困难或者每一件的试验或问题呢，我们不可能会胜过。 Bagaimana cara kita dapat mengenal Allah, sudut pandang Allah, cara kerja Allah? 我们如何可以认识到神他的观点和他的方式呢？ Melalui firman Tuhan, 就是 Bapak 借 Ibu. 着神的话语。 Bapak Ibu permisi tanya, 现在弟兄姐妹们，请问 lebih khawatir mana? 我们比较担心什么？
anak tidak mengenal pelajaran sekolah atau tidak mengenal firman. 孩子们不懂得学校的课程或者不认识神， Bapak Ibu akan mementingkan yang mana? 你们比较注重哪一点？ Mata pelajaran untuk dihafal anak-anak atau firman? 要背记学校的课程或者背记圣经呢？ Bapak Ibu lebih memilih yang mana? 大家比较选重哪一个？ Mengajarkan pelajaran sekolah di rumah atau Jauh. mengajarkan firman? 在家里呢，教导学校的课程或者教导主的话。 Bapak Ibu, saya sedang tidak meminta kita untuk memilih, Bapak Ibu. 我现在不是要叫大家做选择， Dua hal yang tidak dapat diperbandingkan 因为这两 sebenarnya. 件事呢，其实不能拿来做比较的。 Tapi saya cuma membayangkan, Bapak Ibu. 我只是在想象而 Andai 已。 kata kita mengajarkan firman dengan intensional dan dengan terus-menerus. 如果我们特意的、不断的给孩子们教导主的话， Betapa luar biasanya anak-anak kita. 我们可以看到我们的孩子是何等的不一样。 Saya cuma membayangkan, Bapak Ibu. 我只是想象 Anak yang selalu berjalan dalam jalan yang benar. 孩子们走在正确的道路， Anak yang memiliki pergaulan yang benar. 他们有那个健康的社交， Anak yang mengetahui batasannya. 他也知道他们的界限， Mana boleh, mana tidak 哪一 boleh. 个是可以，哪一个是不可以的， Mana dosa, mana benar. 哪一个是正确的，哪一个是罪恶的。 Anak yang kemudian menjaga kesucian hidupnya. 然后他们可以保守生命的贞洁。 Anak yang berkata bahwa dia mau membangun keluarga yang cinta Tuhan seperti papa mamanya. 然后他说他要建立的家庭如同爸爸妈妈， Bapak Ibu mau anak demikian? 是否我们愿意呢？要吗？有这样 Anak 子的孩 demikian 子， tidak langsung jadi, Bapak Ibu. 这样的孩子呢，不是说一下子一瞬间就有了。 Wariskan iman keselamatan itu kepada mereka. 我们必须要拯救的信仰传承给他 Ajarkan 们， firman terus-menerus kepada setiap mereka. 不断的每一天教导他们主的话语。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 主内亲爱的弟兄姐妹们， kesempatan tidak selalu datang 2 kali. 机会呢不是说会来到第二次，会再 Mari 来。 pakai waktu yang dengan baik dan tepat. 因此呢，每个机会我们要好好的抓紧， Supaya kita maupun anak-anak kita atau keluarga kita belajar terus-menerus dari pengalaman kita untuk menghadapi setiap ujian dan kehidupan kita dari sudut pandang Allah. 使我们呢，也包括我们的孩子们呢，我们每一天要经着我们所度过的经验呢，照着神的旨意来度过每一个的试验和试探。 Bagian yang terakhir Bapak Ibu, 最后的， ketika menghadapi semua itu, 当面对这一切呢， Allah tidak membiarkan kita sendiri. 神不让我们独自一个人。 Allah tetap menyertai dan melepaskan di tengah-tengah ujian yang diizinkan terjadi. 神一直与我们同在，然后让我们释放了一切他所允许面对的事情。 Apa buktinya Bapak Ibu? 证据在何处？ Kalau kita melihat dari teks ayat 15 sampai kemudian selesai di 31. 如果我们注意读从15节到最后的31节呢， Minggu lalu kita telah melihat dan belajar bahwa Tuhan mengirimkan pilar awan dan api yang disebut sebagai malaikat Allah untuk menolong mereka. 上个礼拜我们已经学习了，神派他的使者就是云柱和火柱来引领他们，帮助他们。 Di tengah-tengah tantangan yang terjadi, keterdesakan, Allah tetap melindungi. 在一切的挑战好像无路可走的时候，神还是保守他们。 Bahkan penyertaan Tuhan yang ajaib juga terlihat di ayat 21 sampai 24 Bapak Ibu. 然后神奇妙的同在呢，在21节我们也是可以看到。 Kita tidak sempat baca sekarang, 我们不能一一的读， tapi Bapak Ibu mereka menyeberang Laut Merah. 但是他们可以过红海。 Kalau selama ini kita terpesona bahwa laut dapat terbelah Bapak Ibu, 如果一路来我们就是觉得很惊奇，看到 pada hari ini 海可以分 juga 开。 belajarlah untuk terpesona bahwa yang menyeberang Bapak Ibu lebih daripada 2 juta orang. 今天我们要更惊奇了，为什么呢？经过红海的大概有 Dalam 200万 kurun 人， waktu sekitar jam 2 pagi sampai jam 6 pagi Bapak Ibu. 只是4个小时的时间，就是凌晨2点到 Itu 6 adalah 点。 waktu di mana orang Mesir dapat mengejar, menyusul orang Israel. 这个时间就是埃及人可以追赶到以色列人的时间， Tetapi tidak terjadi Bapak 但 Ibu. 是未曾发 Mereka 生。 tetap aman dan terjaga sampai menyeberang. 他们是安安全全的可以过海， Tuhan menjaga. 有神的保守。 Bahkan di ayat 24 Bapak Ibu. 何况在24节记载， Saya bacakan untuk kita. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang, tepatnya memandang ke bawah kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. 24节，到
到了晨更的时候，耶和华从云柱中向埃及的军兵观看，使埃及的军兵混乱了。 Jadi sebelum mereka semua ditenggelamkan Tuhan Bapak Ibu, Tuhan sudah mengacaukan mereka. 所以呢，当那个埃及人还没有沉在水中的时候，神已经让他们混乱了。 Kata memandang ke bawah itu adalah suatu bentuk ekspresi di mana Allah menjaga dengan teliti umatnya. 观看的意思就是神很仔细的关注他们，看守他们。 Kesimpulannya Bapak Ibu, 我们做个结论： ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, 当我们相信主耶稣了， kita pasti akan hidup di dalam ujian dan cobaan Bapak 确 Ibu. 定我们活在试验和 Tapi 挑战 hari 中 ini。kita belajar Tapi kalau kita kemudian berselisih. kita menghadapi itu dengan cara Allah. 但是如果我们以神的方式来面对， Belajar untuk tidak lagi mengontrol pikiran kita dengan dosa-dosa masa lalu. 不要受到我们的思想，就是过去的罪恶影响到， Membiarkan pola pikir kita dikuasai oleh Alkitab. 让我们的思路受到圣经的控制。 Maka ketika menghadapi setiap situasi yang ada, engkau dan saya akan kuat. 说面对一切的困难的时候、环境的时候呢，我们就会 Dan 坚强。 bahkan Allah sendiri menjanjikan pembebasan. 何况神已经允许了，要给我们得释放。 Jadi Bapak Ibu umat Tuhan perlu belajar untuk melihat dan ujian dan tantangan hidup dari sudut pandang Allah. 因此呢，神的子民必须要看以神的观点来看这些试验和挑战。 Umat Tuhan perlu melihat ujian sebagai kesempatan dan batu loncatan di mana kita berproses untuk semakin serupa Kristus. 然后神的子民必须要看机会呢，这是一个机会，然后成为我们的我们的踏脚石，来塑造我们可以更效法基督。 Dengan demikian umat Tuhan dapat memberikan respon yang tepat dalam menghadapi ujian dan tantangan 因 hidup. 此呢，我们就可以有正确的反应来面对人生的挑战和试 Apa 验。 respon yang tepat itu? 这是什么是正确的反应呢？ Tetap percaya akan janji pelepasan daripada Tuhan. 就是依然相信从神而来的释放。 Tuhan akan menyertai engkau dan saya di dalam ujian dan tantangan kehidupan. 神确定会与我们同在，与你和我同 Tidak 在， ada 在面 anak 对 Tuhan 试 yang 验和试探 berjalan 的时候 sendiri.，我们不是独自一人走。 Bersyukurlah kita memiliki Allah seperti 因 itu. 此呢，我们必须要感谢我们有一位这样的神。 Biarlah firman Tuhan pada hari ini 但愿主的话语今天向我们说， memotivasi setiap kita untuk berjalan dengan Tuhan. 可以激励我们与主同行， Menguatkan kita untuk belajar firman senantiasa. 坚固我们就是不断的学习主的话， Dan tetap membawa setiap kita dengan iman yang percaya kepada Allah. 就是接着相信主的信 Mari 心。 kita berdoa. 我们一起低头祷告， Tuhan kami bersyukur 主，我们献上感谢， bahwa Engkau adalah Allah yang sempurna. 你是完全完美的神。 Yang ketika membebaskan dan melepaskan kami. 就是当你释放我们、拯救我们的时候， Bukan hanya sekedar membebaskan. 不只单单释放我们， Tetapi mendidik melalui setiap proses pembebasan. 但是在这释放的过程呢，教导我们、管 Dan 教我 kami 们。 bersyukur buat firman-Mu yang telah mengajari setiap kami. 感谢主，你的话语教导我们每一位， Supaya ketika kami hidup Tuhan, 使当我们活着的时候， kami dapat terus-menerus menghadapi setiap tantangan dengan belajar dari firman-Mu. 我们不断的照着你的话语来面对一切所有 Dengan 的挑 cara 战， Tuhan, 也是照着神的方式， bukan cara kami. 不是照着我们的 Terima 方式。 kasih Tuhan. 感谢主， Kami berdoa, 我们 kami 祷 telah 告， selesai mendengarkan 我们已 firman-Mu. 经听了你的话语， Di dalam nama Tuhan Yesus, 我们 kami 祷告， berdoa. 奉主耶稣的圣名 Amen 求，阿门。 Tuhan Yesus memberkati setiap kita, Bapak 主耶 Ibu. 稣祝福我们每一位。Jemaat kekasih Tuhan, kita telah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur untuk karunia-Mu dan anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kalau sepanjang perjalanan kehidupan kami bersama dengan Engkau, Tuhan telah tolong kami dan berkati kami. Dengan begitu banyak kelimpahan yang kami rasakan dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun keluarga kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami kembalikan apa yang telah Engkau berikan bagi kami, berupa persembahan yang kami berikan untuk pekerjaan Tuhan melalui Gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di Pekanbaru. Tuhan, Engkau berkati setiap rupiah yang telah kami persembahkan, biarlah semua yang dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, dan untuk melayani sesama yang ada di gereja kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati persembahan kami, agar semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus. Ketikanya ya Esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita bersama-sama untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.